Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk Fin 320. So hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan capital budgeting, which is on chapter 3. Baik. Okay, so capital budgeting. Dalam capital budgeting ada dua subtopik yang penting. Yang pertama kita panggil sebagai cash flows, and then the second one is capital budgeting techniques. Alright, so ada dua subtopik. Okay, so kita akan berbincang berkenaan dengan cash flows dahulu. And then kita akan teruskan dengan capital budgeting techniques selepas itu. Alright. So untuk cash flows, okay. Cash flow ni sebenarnya adalah pergerakan duit. Okay, pergerakan duit yang berlaku di dalam syarikat. So ada dua yang obviously, yang pertama duit masuk, and then yang kedua duit keluar. Okay, cash flows ni untuk capital budgeting ni kita hanya fokus untuk certain project, right? For example, kita nak beli mesin yang baru, which mean ada certain cash flow yang akan berlaku. Alright, so dalam pembelian aset ataupun mengadakan sebuah projek yang baru, so kita ada tiga jenis cash flow. Yang pertama initial outlay, yang kedua annual cash flow, and then yang ketiga adalah terminal cash flow. Alright, so ada tiga jenis cash flow yang mana kita perlu kira. Okay, yang pertama untuk initial outlay. Initial outlay ni sebenarnya dia berlaku semasa permulaan projek, yang mana semasa kita nak beli aset yang baru tersebut lah. Alright, so masa kita nak beli aset yang baru, kita akan ada certain duit masuk dan duit keluar semasa tu. Alright, okay, kita refer buku teks yang mana untuk initial outlay ataupun nama lain dia adalah initial cash flow. Alright, so kita ada duit keluar dan duit masuk. Okay, so duit keluar semasa initial outlay adalah yang pertama cost of equipment and facilities acquired, which is kita beli aset tersebut lah, harga aset tersebut. So bila kita beli, automatic duit keluar lah. Okay, yang kedua, all costs related to the acquisition, transportation, legal fees, training and installation. So ada cost-cost yang lain tu, obviously lah, masa kita nak beli tu adalah beberapa cost yang lain, transportation, pengangkutan. So ada juga training. Kadang-kadang staff kita perlu hantar training dululah sebelum dia boleh menggunakan aset tersebut ataupun mesin. Okay, cost-cost yang terlibat lah. Alright, yang ketiga kita ada other tangible or intangible asset acquired. So kadang-kadang bila kita beli aset yang baru, kita kena support dengan aset yang lain. Okay. And then yang keempat, additional requirement for net working capital. So as we all know, net working capital ni which is current asset minus current liabilities. So at certain point bila kita beli aset yang baru, net working capital kita akan terjejas, which is mungkin current asset akan meningkat ataupun mungkin current liabilities akan meningkat. Alright, so kita kena spend something lah kat situ. Alright. Okay, and then yang kelima, tax liability on disposed asset. Yang ni berlaku jika untuk replacement punya projek. Replacement ni maksud dia kita nak tukar mesin lama kepada mesin yang baru. Alright. So bila kita jual mesin yang lama lebih mahal daripada book value, so normally kita kena bayar cukai lah. Right, kita kena bayar cukai sebab kita untung. Alright, so bila bayar cukai duit keluar. Okay, itu untuk outflow. Untuk inflow pula semasa initial outlay, yang pertama investment tax credit, yang kedua proceed from disposal of old assets, which is kita jual, yang ni untuk replacement punya projek jugalah, kita jual mesin yang lama, so kita obviously lah bila kita jual mesin yang lama kita akan dapat duit, right?
And then yang ketiga, tax shield on disposed asset. So kalau kita jual aset yang lama tu lebih murah daripada book value, so kita akan dapat pelindungan cukai ataupun tax shield, right? Yang mana kita akan dapat penjimatan dekat situ. Alright, so this is initial outlay lah, ataupun initial cash flow. So you need to calculate everything here lah berkenaan dengan initial outlay. Alright, yang kedua untuk cash flow adalah annual cash flow. Right, annual cash flow. So annual cash flow ni berlaku sepanjang penggunaan aset tersebut lah, ataupun bergantung kepada dia punya useful life. Right. Okay, untuk initial outlay tadi dia berlaku one time only, which is kita beli aset semasa permulaan je kan. Okay, tapi this one for annual cash flow ni dia akan berlaku every year bergantung kepada dia punya useful life. So cash flow ni you need to calculate more than one lah, more than one bergantung kepada useful life. Yang mana kalau useful life tu contohnya ada 5 tahun, so maknanya every year tu ada 5 kali you kena calculate dia punya annual cash flow. Alright, seperti yang ada dekat skrin sekarang. So ada dua rumus untuk annual cash flow, which is yang pertama tu, yang kat atas tu untuk expansion punya projek. Yang kedua, yang kat bawah tu adalah untuk replacement punya projek. So normally kita hanya fokus on replacement lah, sebabnya untuk expansion ni dah lama tak masuk final exam. Alright, so rumusnya adalah dia ada segitiga tu mewakili changes lah daripada mesin lama kepada mesin yang baru, right? Okay, so changes in sifat ataupun cash flow after tax equal to changes in CFBT, cash flow before tax, times dengan 1 minus tax, plus dengan changes in depreciation, times dengan tax, right? Okay, kita hanya fokus untuk replacement punya projek punya annual cash flow lah. Yang mana untuk CFBT tu, cash flow before tax tu, calculationnya adalah increase in inflow plus dengan decrease in outflow. Right. Okay, yang mana jika ada duit masuk bertambah, kita akan tambah. Dan juga kalau ada duit keluar makin berkurang, so kita akan tambah juga. Right, so berlaku penjibatan dekat situ. Okay, manakala untuk changes in depreciation tu, kita kena calculate dia punya depreciation for new machine dengan old machine. So changes tu maknanya new depreciation, new machine punya depreciation tolak dengan old machine punya depreciation. Okay, manakala untuk cukai tu ataupun tax tu, dia akan bagi dalam soalan lah. Yang mana normally around 30 to 40% lah, around that figure. Right, so this one annual cash flow, this is quite complicated sedikit lah. Alright, so cash flow yang ketiga adalah terminal cash flow. Yang mana yang ni lebih kurang sama macam initial outlay tadi. Dia berlaku one time only, which is semasa penutup projek tersebut. Right, semasa penutup. So dia ada dua, inflow dengan outflow juga. So yang ni untuk initial outlay tadi, kalau kita recall balik, dia hanya fokus outflow. So normally untuk initial outlay ni banyak duit keluar berbanding dengan duit masuk. Right, sebab kita kena spend duit untuk projek baru tersebut lah. Manakala untuk terminal cash flow ni dah penutup kan. Bila dah penutup, kebanyakannya duit masuk lebih banyak daripada duit keluar. So kita fokus duit masuk lah. Okay, so untuk inflow yang pertama, proceed from the sale of asset. So normally bila kita dah pakai mesin tersebut, habis dah dia punya useful life, so kita kena jual lah. So kita jual aset tersebut, normally duit masuk. And then yang kedua, recovery of net working capital. So masa initial outlay tadi, kita ada spend some money untuk net working capital, which is normally untuk inventory lah. Normally untuk inventory. So bila kita dah jual aset tersebut, inventory tersebut pun kita dah tak perlu belilah. So maknanya kita akan recover balik. Okay, and then sama macam tadi, yang ketiga tax shield. Kalau kita jual lebih murah daripada book value, so kita akan dapat tax shield. So penjimatan, duit masuk. Manakala untuk outflow, duit keluar semasa terminal cash flow. Yang pertama, cost of disposing the asset. So kita kadang-kadang kita nak jual tu dia ada kos yang lain jugalah. So contohnya kos untuk angkut keluar kita punya mesin tersebut, so kita kena upah orang lah untuk angkat keluar. Satu lagi mungkin kita kena sewa lori lah untuk angkut mesin tersebut.
from our kilang to tempat yang sepatutnya lah. Alright, and then yang kedua, untuk outflow yang kedua adalah tax liability from the sale of asset. So obviously kalau kita jual aset tersebut lebih mahal daripada book value, so kita kena bayar cukai. Right, kita kena bayar cukai sebab kita untung kat situ. Right, so ada 3 jenis cash flow yang kita perlu tahu. Yang pertama, initial outlay. Yang kedua, annual cash flow. And then yang ketiga adalah terminal. Pembuka, every year, dan penutup. So you need to calculate all these 3 cash flows in order to decide lah whether you need to replace that machine or not. Alright. Okay, boleh 3 jenis cash flow. So calculation, kita ada tutorial kejap lagi. Tak apa, bear in mind, kita akan buat satu soalan daripada past year. Alright. Seterusnya, kita nak masuk bahagian yang kedua. Macam tadi, kita dah bincang berkenaan dengan cash flow.